أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tajuk yang ke-27 berkenaan dengan izhar. Izharu, penzahiran qaumihi. Penzahiran oleh kaumnya, mana kaumnya menzahirkan. Izharu qaumihil adawata. Penzahiran kaumnya terhadap permusuhan. Lahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadabu, dan juga simpatinya Abi Talibin, Abu Talib, alaihi, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini maksudnya kaumnya menzahirkan permusuhan terhadap Nabi dan Abu Talib simpati terhadap Nabi. Tapi dia guna masdar lah ni, maksudnya penzahiran. Jadi kalau kita ubah dia kepada kata perbuatan, yuzhiru qaumuhu al-adawata lahu. So kita tukar izhar ni, kita tukar yuzhir. Ataupun kalau kita nak buat fi'il madhi, kita kata azhara. So azhara qaumuhu al-adawata lahu. Yang ni pula kalau kita buat fi'il madhi, wahadiba Abu Talib alaihi. Yang sini pula akan jadi hadiba yahdabu wa yahdabu. Okay. Ini kita panggil masdar beramal seperti fi'il. Sebab apa? Sebab kita baca adawata sini kan. Maknanya kita jadikan dia macam yuzhiru sini, ataupun kita jadikan dia macam azhara, menzahirkan. Tapi fa'il dia tak boleh. Fa'il dia mesti, kalau kita buat masdar, fa'il dia mesti dijarkan, ya, mudhaf ilaih. Macam sini dijarkan dengan baris kasrah, yang sini dijarkan dengan ya, sebab dia termasuk panggil isim khamsah kan. So abu-abu semua tu, abu, aku dan sebagainya. Itu dari segi grammar lah. Semula kaumnya menzahirkan. So biasanya terjemahan bahasa Melayu kita dia jarang sangat menggunakan masdar. So masdar tu kita tukar jadi perbuatan. Ini menzahir, kaumnya menzahirkan permusuhan terhadapnya dan Abu Talib bersimpati terhadapnya. Walamma, tak kala, bila azhara, menzahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzahirkan ad-da'wata, seruan, li, kepada, ad-da'wata lil Islam, ajakan kepada kan, ajakan, seruan kepada. So ad-da'wah, seruan kepada Islam. Wasada'a bil haqqi, dan menyatakan. Sada'a artinya menyatakan. Kalau menyatakan dia pakai bi, so menyatakan terus, menyatakan kebenaran, al-haq. Sada'a yasda'u, so, menyatakan kebenaran
Kama sebagaimana amarahullahu. Kama sebagaimana telah memerintahkannya Allah. Maksudnya, sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkannya. Telah memerintahkan Nabi SAW. Lam yab'ud. Tidak menjadi jauh daripadanya minhu qaumuhu, kaumnya. Mana ni penyambut dia ni, penyambut kita panggil jawab. Ni jawab, ni syarat. Tak kala Rasulullah menzahirkan dakwah dia, makalah sini. Maka kaum dia tidak menjauhi dia. Ba'uda yab'udu. Jauh. Tapi ini kata perbuatan. So, kalau kata sifat, ba'idun jauh. Ini kata sifat. Kata perbuatan, ba'uda. Untuk fi'il madhi. Fi'il mudhari' yab'udu. So, sekarang ini masuk lam. Lam makna did not. So, nanti kena matikan belakang tu. So, lam yad'ud. So, yang jauhnya siapa? Jauhnya kaum dia. Ini fa'il dia lah. So, kaum dia tidak menjadi jauh daripadanya. Maksudnya kaumnya tidak menjauhkannya lah. Tidak menjauhi diri mereka daripada Nabi SAW. Walam. Dan tidak juga radda yaruddu. Lam yaruddu. So, mereka juga tidak menolak ra' alaihi ke atasnya. Tidak menentang. So, tidak menentangnya, tidak menolaknya. Hatta sehinggalah zakara, dia menyebut. So, menyebut dalam bahasa Arab kan, dia boleh dua. Satu menyebut benda baik. Satu menyebut benda buruk. Ikut konteks lah. So, kalau menyebut benda buruk, artinya makna dia mencela. So, kalau menyebut benda baik, artinya memuji. So, zakara boleh makna memuji ataupun mencela. Di sini zakara alihatahu, cakap benda yang tidak sepatutnya tentang Tuhan mereka. Artinya mencela lah kan? Sehinggalah menyebut sesuatu yang tidak diingini tentang Tuhan mereka. Alihah. So, alihatahum. Tuhan-Tuhan mereka. Ilahun, plural dia alihah. So, yang pertama, sehinggalah dia menyebut sesuatu yang tidak diingini oleh tentang Tuhan-Tuhan mereka, dan sehinggalah dia mengaibkan aba ya'ibu. Mengaibkan. So, mengaibkan Tuhan-Tuhan mereka. So, ha tu refer kepada Tuhan-Tuhan. Sebab dia ni jamak, kita panggil jamak apa? Jamak taksir kan? So, jamak taksir refer dia macam mu'annas. Ha. Falamma, sama dengan atas tadi, lamma, tak kala. Maka, tak kala. Fa'ala dhalika. Tak kala Nabi berbuat demikian. Tak kala Nabi berbuat demikian. Fa'ala ni refer kepada Nabi, dia. So, dia sini refer kepada Nabi. Tak kala dia melakukan perkara tersebut, maknanya mengaibkan tadi, mengaibkan dan menyebut perkara yang bukan-bukan tentang Tuhan mereka. Dia kata ni kayu aja, ni batu saja, tak boleh bercakap. So, apa kamu sembah? So, mereka a'zamuhu. Mereka menganggap perkara itu besar. Itu refer kepada perbuatan tadilah. Zalika tadi kan. So, mereka menganggap perbuatan itu besar. So, a'zama, menganggap ataupun melihat perkara itu satu perkara yang benda tu benda besar. Ini bukan benda kecil ni, kata hina-hina Tuhan kita. So, a'zama, jamak dia a'zamu. Dan wa
Ajma'u. So mereka berpakat. Ajma'a. Ijma' mana berpakat? Sepakat. So mereka berpakat untuk khilafahu. Menentangnya. Khilaf, penentangan, sesuatu yang bercanggahan, yang mencanggahi. So mereka berpakat untuk mencanggahinya, untuk menentangnya dan memusuhinya. Adawatahu. So wa ajma'u khilafahu nombor satu, wa ajma'u adawatahu. Ini kedua-duanya maf'ulun bih. So maf'ulun bih. So kita fathahkan dia sini. Nasabkan dia dengan fathah. So ajma'u khilafahu. Wa ajma'u khilafahu wa adawatahu. Hadiba tadi kan? Wa hadiba. Hadiba yahdabu. Bersimpati. Ala ke atas. Kalau simpati dia pakai ala. Melayu kita simpati terhadap, simpati ke atas. So telah bersimpati terhadap, telah bersimpati ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudaranya bahasa Arab panggil ammu kan. Ammuhu. So ammu bapa saudara sebelah bapa panggil ammun. Kalau sebelah mak panggil khalun. Tengok ni kan ada huruf jar kan ala Rasulillah. So ayat biasanya kita buat hadiba ammu Rasulillahi alaihi. Ini ayat biasa. Telah simpati bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita sebut pelaku dulu, macam bahasa Melayu kita guna pelaku dulu kan. Ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadiba alaihi. So, yang ni bentuk bahasa Melayu. Kan? So, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadiba, yang telah simpati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Cuma yang bentuk macam ni, yang ni khusus untuk bahasa Arab lah, sebab dia boleh mula dengan kata perbuatan dulu. Disebut hadiba dulu. Ammu Rasulillah sallallahu alaihi. Baik, kita boleh juga yang alaihi ni, jar majrur ni, jar majrur mana-mana preposition, so kita bebas nak letak dia mana. So kita ambil letak sini. Tak depan. Yang ni tak belakang. So akan jadi hadiba ala tadi kan. He tu refer kepada Rasul, tapi bila kita mula dia dulu sebutlah Rasul. So hadiba ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, barulah sebut am kan, pelaku dia. So ammuhu lah, his uncle. So ammuhu. Ini gaya bahasa lah, kita boleh pilih. So maknanya kalau kita nak tekankan ke atas Rasulullah dulu, tekankan sebut nama Rasulullah, so kita sebut dulu ala Rasulillah dulu. So yang ni dia beri keutamaan. Dengar tu dengan Nabi dulu kan. Hadiba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sini bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersimpati ke atasnya. Siapa bapa tu? Siapa nama dia? So dia ulang balik. Ammuhu tu ialah nama dia Abu Talib. Abu Talibin. Wa mana'ahu. Mana'a asalnya makna menegah kan. Yang ni makna mempertahankan. So dan dia mempertahankannya. Dia mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qama, dan dia berdiri dunahu, di depannya. Maknanya dia lagi menjadi penghalang. Kalau sekiranya orang nak buat sesuatu kepada Rasulullah, dia duduk depan. So duna ni dia banyak makna. Kadang dia bermakna bawah pun panggil tahta, duna juga. Kalau belakang pun kadang guna makna khalfa, duna juga. Duna juga bermakna
selain, tidak termasuk duna. Tapi sini makna duna duduk depan. So ini kinayah ni, ini kita panggil kinayah. Koma duna, ini simbolik untuk mana mempertahankannya. Sambunglah dengan mana'an. Wa madha yamdi, berterusan. Berterusanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi, dalam dakwahnya, dalam seruannya, dan dalam sad'ihi. Sada'a tadi kan apa mana? Menyatakan kebenaran. Sad'ihi, dan menyatakan kebenaran, bil haqqi, dan dakwahnya dalam penyataannya terhadap kebenaran, la yarudduhu anhu syai'un. So fa'il kepada yaruddu syai', jauh dulu. Tiada sesuatu pun yang yaruddu, yang boleh menolak. Radda yaruddu mana boleh tolak, boleh halang daripadanya, boleh menghalang Nabi anhu. So ani dakwah lah. Ani dakwah. So dakwah tak ada masalah walaupun dia ada ta sini kan. Dia masdar. Oh, masdar ni dia tak ada muannah muzakkar. Itu bebas boleh pilih dia. Ini pun masdar. So tiada sesuatu pun dapat menahan, menolak dia daripada menyampaikan dakwah. Wa madha, berterusan juga madha yamdi, berterusan Abu Talibin. Hadiba yahdabu, bersimpati terhadapnya, alaihi. Wa yazudu anhu, zada yazudu, zada yazudu. Tengok itu di bawah tu, zada yazudu, maknanya yadfa'u anhu al-adha. So semuanya makna mempertahankan. So mempertahankan daripada disakiti. Sini macam sini dia sebut mempertahankannya daripada azab, menolak azab. So menolak azab, satu benda, perkara-perkara yang menyakiti daripada terkena Nabi anhu. Falamma, tak kala, macam tadi juga, when, bila, tola, berpanjangannya, zalika, perkara tersebut, tola yatulu, panjang. Asalnya makna panjang. So boleh digunakan makna lama kalau melibatkan masa panjang pun kita guna. Tengoklah sedap macam mana. Falamma tala zalika, bila benda itu berpanjangan, bila perkara itu berpanjangan, maka masya. So dalam terjemahan Melayu kita belum lagi terjemah ni dulu, kita kena cari fa'il dia dulu. So fa'il dia rijal kan. Masya rijalun min Quraisyin. So inilah fa'il dia, rijal. Beberapa orang lelaki min di kalangan Quraisy. Barulah telah sini kan. Telah masya. Telah pergi. Zahaba. Asalnya masya maknanya masya yamshi, berjalan. Asalnya makna berjalan. Tapi juga digunakan makna dia zahaba. So telah pergi kepada Abi Talibin. Ingat Abi ni ialah Abu. Abi ni juga ialah Aba. Father of. So kadang guna Abu, kadang guna Aba, kadang guna Abi. Kalau selepas huruf ja kena guna Abi.
Kalau dalam keadaan biasa, guna abu. Kalau dia jadi objek, kena tengok, kena pukul, kena apa, jadi aba. So, Abi Talib. Masyar ijalun min Quraisyin ila Abi Talib. Faqalu. Lalu, qalu mereka pun berkata kepada Abu Talib. Ini kata-kata mereka. Ya Aba Talibin. Ya wahai. Aba, tengok Ini kita pakai Aba. Wahai Abu Talib. So, dalam terjemahan kita tak bolehlah kita sebut wahai Aba Talib. Tapi dalam bahasa Melayu kita dua boleh guna kan. Biasa orang kata Abi Abi Hurairah orang kata. Abu Hurairah orang kata. Tapi Aba Hurairah tak pernah orang dalam terjemahan tulis lelaki itu telah melihat Aba Hurairah. Tidak ada penterjemahan yang dilakukan macam tu kan. So ya Aba Talib. So asalnya Abu Talib. So ini kita panggil nama orang yang murakkab, yang ada dua kalimah. So Abu satu, Talib satu. Macam nama saya lah kan, Zahruddin. Ini murakkab. Zahar satu, Din satu. So kalau kita masukkan ya sini, so ya tu akan menasabkan Zahruddin. Kalimah yang pertama tu. Zahra. Yang ni bawah lah. Zahruddin. Yang ni Abu Talibin akan jadi nasab dia ialah abal kan. So ya Abata Talibin. Itu kaedah dia lah, kaedah. Tapi kalau nama tu tak ada murakkab macam nama Muhammad aja. Muhammad asalnya Muhammadun kan. So kalau kita panggil ya Muhammadu aja hilang tanwin. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Itu cara baca untuk munada kita panggil. Orang yang dipanggil. So mereka pun berkata faqalu wahai Abu Talib. Inna ni ayat mula kan? Inna sebab dia mula ni kata-kata dia. So kalau tidak orang baca anna. Kalau kita mula ayat nak baca anna ke inna, baca inna. So inna sesungguhnya inna benar sesungguhnya anak akhika, anak brother kamu. Akhika. Qad telah sabbaya subbu. Sabbaya subbu telah mencela. Sabba yasubbu aliha tanah. Ini maf'ulun bih. Telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Tuhan-Tuhan kita. Wa aba ya'ibu. Aba ya'ibu. Mencela. Tadi sabba yasubbu. Dan dia juga telah mencela dina, agama kami. Dinun, agama. Wasaffaha. Saffaha yusaffihu, fa'ala yufa'ilu. Saffaha yusaffihu membodohkan. So dia telah membodohkan ahlamana. Ahlam jamak kepada hilmun. Hilmu mana akal. So dia telah membodohkan akal kami. So saffaha ahlamana. Wa dhallala. Dhallala yudallilu. Fa'ala yufa'ilu. Telah menyesatkan. Wa dhallala dan dia telah menyesatkan aba'ana. Aba, bapa-bapa. Na, kami. Ataupun bapa-bapa kita. Ini kata-kata mereka kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, dia kata sesungguhnya anak saudara kamu ni telah mencela Tuhan-Tuhan kami, telah mengaibkan agama kami, telah membodohkan akal kami, telah menyesatkan bapa-bapa kami. Jadinya maka lalu kita jadinya fa imma ni sama ada bahawa an takufahu, kaffa yakufu, menyekat. Sama ada, so bahawa tak perlu terjemah lah kan? Maka sama ada
kamu menyekatnya. Kafa yakufu, menyekat. So, antakuffahu. Sini ada an menasabkan fi'il mudhari'. Asalnya takuffu. Sama ada kamu menyekat dia, anna daripada kami. So an plus na. So nun tu idghamkan. Anna daripada kami, dan juga sama ada imma wa imma an, tak perlu terjemah. Sama ada engkau, sini engkau kan dalam tu. An tukhalliya. Khalla yukhalli. Khalla yukhalli. Fa'ala yufa'ilu. Sama ada kamu mengosongkan, artinya kamu antara kami, baina between kami, wa bainahu between dia, antara kami dengan dia kamu kosongkan. Maksudnya apa nama kamu kosongkan antara kami dengan dia? Intinya kamu jadikan kami ni memilih jalan masing-masing. So, jangan celah dia nak semaya, nak solat, nak apa, nak buat agama baru ikut dia. Tapi jangan campur tangan dengan urusan kami. Ini digunakan untuk mana khalli baina ni. Khalli baina dengan baina ni kan, kalau sebut macam ni artinya biarkan masing-masing dengan hal masing-masing. So dia kata kosongkan antara kami dengan dia. Wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Maka sama ada kamu menjadikan kami mengambil haluan masing-masing. Fa inna, kerana sesungguhnya. So, inna juga boleh mana? Kalau konteks tengok menunjukkan mana kerana sini kerana. Fa innaka, maka kerana sesungguhnya kamu ala, di atas, misli, di atas seperti, maknanya serupa dengan apa yang nahnu kami alaihi, di atasnya. Maknanya kalau seolah-olah, kalau kehidupan kita ni seolah-olah kita menunggang kenderaan. So kita duduk atas tu, jalan. Haluan masing-masing tu pakai ala, duduk atas manhaj ni. So kamu ni berada di dalam kehidupan seperti kami, ataupun kamu beragama seperti agama kami. Kamu beradat seperti mana adat kami. Jadi kalau kita tak nak payah-payah, sesungguhnya kamu tu seperti kami je kan. Sesungguhnya kamu tu seperti kami, ataupun kamu ni hidup seperti kami. Kamu ni beramal seperti kami. Kamu beragama seperti kami. So di sini ma kan, seperti apa kan. Tak jelas kan macam kita kata nak kata apa. Inilah min tu menjelaskan. Iaitu agama dan juga aqidatin. Dan juga akidah. So terjemahan nanti tak perlu dah pakai ni. Sesungguhnya kamu berada di atas, fa innaka, sesungguhnya kamu berada di atas agama dan akidah. Serupa dengan kami. So kalau ayat yang biasa-biasa kita tulis fa innaka ala dinina wa aqidatina. Dah. Tak payah melarik-larik lagi. Tapi ni ayat budak-budak je lah kan. Sesungguhnya kamu berada di atas agama kami dan juga akidah kami. Itu je ayat dia nak sampaikan. Tapi kan ayat berbunga fa innaka ala misli ma nahnu alaihi min dinin wa aqidatin. Panjang berjala pula kan, melerak-lerak kan. Tapi sedaplah bunyinya. Faqala, maka berkatalah lahum, kepada mereka, Abu Talibin. Maksudnya Abu Talib menjawab kepada mereka dengan kata-kata lah, qaulun, yang lembut, rafiq,
rafiqan. Wa radda. Radda dalam bahasa Arab banyak. Tolak, reply, jawab. Sini mana jawab lah. Yang atas tadi menolak kan? Menentang, menolak, radda. So waraddahum, dan dia menjawab kepada mereka. Radda yaruddu, dan dia menjawab kepada mereka dengan jawapan raddan yang jamilan. Takkan kita nak kata jawapan yang cantik. So, jawapan yang menyenangkan. Lalu mereka pun insarafa. Insarafa yansarifu, beredar daripada Abu Talib anhu. So ini hamzah ni hamzah wasal. So kita baca, tak bacalah kan kalau ada fa ni. Fansarafu, lalu mereka pun beredar meninggalkan Abu Talib anhu. Kita ulang sikit lagi terjemahan sepintas lalu. Penzahiran kaum Nabi SAW dalam penentangan terhadap Rasulullah SAW dan simpatinya Abu Talib terhadap Rasulullah SAW. Walamma azhara Rasulullah SAW da'wata lil Islam. Tak kala Rasulullah SAW menzahirkan dakwahnya, seruannya kepada Islam, wasada'an, dan tak kala Rasulullah menyatakan kebenaran kama amarahu Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan, maka lam yab'ud minhu qaumuhu, kaumnya tidak menjauhinya. Walam yaruddu alaihi, mereka juga tidak menolak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta zakara alihatahum, sehinggalah Nabi menyebut tentang Tuhan mereka yang tidak mereka ingini. Wa'abaha, dan Rasulullah mengaibkan Tuhan mereka. Falamma fa'ala dhalika, bila Rasulullah berbuat demikian, maka mereka a'zamuhu, mereka menganggap perkara itu adalah perkara yang besar. Wa ajma'u khilafahu wa adawatahu, dan mereka pun bersepakat untuk menentang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu, bapa saudaranya iaitu Abu Talib telah bersimpati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'ahu, dan dia mempertahankan Nabi. Wa qama dunahu, dan dia berdiri mempertahankannya, dia berdiri di hadapannya. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi wa sad'ihi bil haqq. So Nabi terus menerus melakukan dakwahnya dan menyatakan kebenarannya. La yarudduhu anhu syai'un, tiada sesuatu pun yang dapat menghalang Nabi daripada melakukan dakwahnya. Begitu juga wa madha Abu Talib yahdabu alaihi, terus menerus Abu Talib bersimpati terhadap ataupun bersimpati ke atas Rasulullah SAW, wa yazudu anhu, dan mempertahankannya daripada segala musibah. Falamma tala zalika, apabila perkara tersebut berpanjangan, maka masya rijalun min Quraisy, beberapa orang lelaki di kalangan Quraisy telah pergi ila Abi Talib, kepada Abu Talib. Faqalu, lalu mereka berkata kepada Abu Talib, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, inna bna akhika, sesungguhnya anak saudara kamu ini, qad sabba alihatana, telah mencela Tuhan-Tuhan kami, wa aba dinana, telah mengaibkan agama kami, wa saffaha ahlamana, dan telah memperbodohkan akal fikiran kami, wa dhallala aba'ana, dan telah menyesatkan bapa-bapa kami. Fa imma, maka sama ada kami memberi kata putus kepada kamu. Fa imma, sama ada kamu
antakuffahu, kamu menyekatnya, anna, daripada kami, wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu, ataupun kamu membiarkan kami membawa haluan kami dan dia membawa haluan dia. Fa innaka, sesungguhnya kamu, ala misli ma nahnu alaihi, sesungguhnya kamu berada di atas agama dan juga akidah sebagaimana kami. Lalu Abu Talib pun menjawab kepada mereka dengan kata-kata yang lemah lembut, wa raddahum raddan jamila, dan telah menjawab kepada mereka dengan jawapan yang menyenangkan mereka. Lalu mereka pun meninggalkan Abu Talib ataupun maka mereka pun beredar daripada Abu Talib. Tajuk seterusnya 27 ayat 28. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Talibin. Baina, between, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib. Ingat lepas baina mestilah mudhaf ilaihi. Apa mudhaf ilaihi hukum dia? Jar. So jar ni dua, sama ada baris kasrah, yang ada baris kita kasrahkan, yang ada huruf alif ataupun waw kita tukar kepada ya. So sini ada waw kita tukar kepada ya. Wa aktsarat Quraisyun zikra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadda ba'duhum ba'dan alaihi wa mashaw ila Abi Talibin marratan ukhra faqalu ya Aba Talibin inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina wa aksarat Quraisyun. Quraisy telah memperbanyakkan zikra, menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebut nama Nabi ni. Dan ba'duhum, sebahagian mereka, hadda, menghasut. Hadda yahuddu, hasut. Sebahagian mereka menghasut sebahagian yang lain. Menghasut ke atas, menghasut against. Sebahagian mereka menghasut sebahagian yang lain, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masyaw, dan mereka masya tadi kan, seorang masya, ramai masyaw. Wa masyaw, lalu dan mereka pun pergi kepada Abu Talib. Once again, marratan ukhra, sekali lagi. Marratan sekali, ukhra lain, sekali yang lain. Again lah, sekali lagi. Faqalu, lalu mereka pun berkata, bila jumpa Abu Talib mereka kata lagi, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, inna, sesungguhnya kamu. Tengok kan, kita dulu kan kita selalu terjemah laka, lahu, maknanya mempunyai kan. Sesungguhnya kamu mempunyai, sesungguhnya kamu memiliki sinnan, umur. Memiliki umur, maknanya kamu ni orang berumur di kalangan kami. Sesungguhnya kamu memiliki syarafan, kemuliaan, kehormatan, ketinggian, kebangsawanan, wa manzilatan, darjat, memiliki darjat kedudukan, fina, di kalangan kami, dalam kami itu yang di kalangan kami. Ini semua isim inna. Sebab kalau kita datangkan direct,
inna sinnan gitu ya. Kan saya dah kata tadi jar majrur laka. Kita boleh alihkan dia kan? Boleh alihkan dia letak di sini pun. Jadi sebenarnya inna sinnan. Inna sinnan wa syarafan wa manzilatan. Wa qad kam telah rajauna ka. Rajau daripada raja. Mengharapkan. So kalau ramai rajau. Ada alif situ. Ramai. Mereka, kalau kami, aku rajautu. Kalau kami, rajauna. So kami mengharapkan engkau kah bahawa engkau tanha, naha yanha, kamu menegah, melarang. Wa tanha ini hamzah wasal, ibnu adalah wasal. So kita tak perlu baca dia. Antanhab na akhika, your brother, son of your brother, your brother's son. Tanha, anak saudara engkau. Maka lam tidak taf'al. Maka engkau tidak melakukannya. Maka engkau tidak melakukannya. Lam falam taf'al. Fa inna, maka sesungguhnya kami, wallahi, demi Allah, waw qasam, waw sumpah. Kena baca baris bawah Wallahi baca dengan jar. Wallahi la nasbiru. Sabara yasbiru. Sabar. So la nasbiru, kami tidak sabar lagi. La nasbiru aksara mimma sabarna ala syatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina. So mereka kata apa tu? Sesungguhnya kami, wallahi demi Allah, la nasbiru, kami tidak lagi sabar. Aksara, melebihi. Aksara artinya melebihi. Asalnya aksaru. Tapi ini maf'ul mutlak. Ganti kepada maf'ul mutlak. Asalnya sabara, sabran. Sabara, sabran aksara. Sebuah sabran tinggal aksara. Kami tidak lagi dapat sabar melebihi min. Lebih daripada ma, apa yang kami telah sabar. Mimma sabarna. Sabar di atas. So, la nasbiru ala, kami tidak sabar di atas syatmi, ataupun kami tidak lagi dapat bersabar terhadap syatmi. Syatmun, pencelaan. Terhadap pencelaan, yakni terhadap celaan terhadap bapa-bapa kami. Dan juga ni sama dengan sabbum tadi lah. Dan juga watasfihi, pembodohan, safaha tadi kan. Safaha maksud dia tasfih. Pembodohan terhadap ahlamina. Akal kami, pemikiran kami. Dan juga kami tak sabar di atas pengaiban. Pencelaan sama. Pengaiban terhadap alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Maka ada dua kata putus. Fa imma, sama ada takufu, kamu menyekatnya, anna, daripada kami, ataupun imma, sama ada an-nunazilahu. Nazala yunazilu,
Nazala yunazilu munazalatan artinya munaza'ah, melawan. Sama ada kami akan, ni tak perlu terjemah, sama ada kami akan melawannya, kami akan memeranginya. Wa iyyaka. Wa iyyaka. Makna beringatlah kamu. Beringatlah kamu. Berhati-hatilah kamu. Dia guna iyyaka je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan. Tapi kalau tiba-tiba aja dia datang seorang-seorang dia, iyyaka maknanya beringat-ingatlah kamu. Maksudnya ni iyyaka nuhazziru. Nuhazziru. So nuhazziru dihazafkan, tinggal dia seorang aja. Asalnya iyyaka nuhazziru. Kami mentahzirkan kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Fi zalika, tentang perkara tersebut. Sehingga dah hatta, mana penghujungnya nanti, hatta yahlika halaka yahliku. Ini menasakkan fi'il mudhari', asalnya yahliku. So hatta yahlika, sehinggalah nanti kemuncaknya akan binasalah. Halaka yahliku, mati. So akan matilah, ini akan binasalah. Ahadu, one of fariqain, dua pihak. Fariq, pihak. Dua pihak, fariqain. Fariqun. Kalau dua, fariqani. Ini kes rafa'. Kalau kes jar, fariqaini. Waw tu alif ni tukar dengan ya. Ahadu mana one of. So dia kata Quraisy banyak menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesama mereka menggalakkan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling menghasut menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa masyau ila, mereka pun pergi kepada Abu Talib. Buat kali yang keduanya. Marratan ukhra, sekali lagi. Lalu mereka berkata kepada Abu Talib kali ini, wahai Abu Talib, sesungguhnya kamu ni orang yang berumur. Kamu ni ada kehormatan. Kamu ni ada darjah dan kedudukan di kalangan kami. Dan kami telah pun mengharapkan kamu agar kamu menahan, menegah anak saudara kamu. Tetapi kamu tidak berbuat demikian. Maka sesungguhnya, demi Allah, kami tidak akan lagi sabar melebihi daripada apa yang telah kami sabar terhadap celaan terhadap bapa-bapa kami, pembodohan terhadap akal kami, pengaiban terhadap Tuhan-Tuhan kami. Maka dengan sebab itu, sama ada kami beri dua pilihan kepada kamu, sama ada kamu menyekatnya daripada kami ataupun kami akan memeranginya. Dan beringatlah kamu tentang perkara tersebut, wahai Abu Talib. Beringat, nanti kemuncaknya nanti, kalau kami memerangi dia, kemuncaknya lagi, salah satu pihak di kalangan kami, di kalangan kita akan mati. Akan binasa, akan musnah. Wa azuma ya'zumu. So azuma ala Abi Talib firaqu qaumihi wa adawatuhum. Azuma berat, besar ke atas Abu Talib. Firaq, perpisahan. So perpisahan dengan kaumnya memberatkan, menjadi bebanan, menjadi suatu yang besar ke atas Abu Talib. Perpisahan dengan kaumnya menyukarkan Abu Talib. Permusuhan kaumnya menyukarkan Abu Talib. Kalau terjemahan lafzi, menjadi besar, menjadi berat ke atas Abu Talib, perpisahan dengan kaumnya dan permusuhan dengan kaumnya. Walam yatib nafsan bi
islami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu. Lam yatib daripada taba. Taba yatibu. So bila masuk lam, ya tu hilanglah. So lam yatib. Sini kena matikan. Asal mana taba yatibu? Enak, good, bagus, senang hati, taba. So sini nafsan diri. Kalau kita kata walam yatib, tidak senang. Apa yang tidak senangnya? So kena bubuh satu benda. Tak senang, atau kalau kata-kata tak sedap, lam yatib. Apa yang tak sedapnya? Bubuhlah sini, makanan. Kalau sini, tak sedap hati lah. So tak sedap nafsan diri. Dan tak senang hati, tak senang diri. So Abu Talib tidak senang hatinya. Walam yatib nafsan. So Abu Talib tidak senang dirinya. So diri Abu Talib tidak senang hati. B dengan Islam penyerahan. Islam sini bukan makna Islam masuk Islam tak? Aslama yuslimu bermakna penyerahan. Nak serah Nabi ni, tangkap Nabi nak bagi kepada musyrikin. Tak nak. So perkara itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan Abu Talib untuk sini B. Islam menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum kepada mereka. Lalu fabu'isa. Lalu Abu Talib dikirimkan kepada oleh musyrikin Mekah. Pergi dia kata. Pergi jumpa Muhammad. So dikirimkan kepada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca fabu'isa. Kalau kita baca faba'asa, mengirimkan. Jadi maknanya Abu Talib mengirimkan. Mungkin di sini dia mengirimkan orang supaya cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kirim orang jumpa Rasulullah, kemudian supaya Rasulullah datang jumpa dia. Takkan dia nak pergi cari Rasulullah entah duduk mana. So faba'asa ni artinya dia mengirimkan orang lain, pesuruh dia untuk pergi jumpa Rasulullah. So, ringkas cerita, pergi jumpa, kemudian Rasulullah pun datang. Apa yang berlaku? Faqala, lalu Abu Talib pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bana akhi, wahai anak saudaraku. Ibna mana son kan? Akhi mana brother, my brother. Son of my brother. Ini pun murakkab kan? So kalau murakkab baca dengan nasab. Zahruddin, ya Abdallahi. Wahai anak saudaraku, wahai anak saudaraku. Inna sesungguhnya qaumaka, qaum kamu. Inna menasabkan isim selepas dia jadi baca bagi harta. Inna qaumaka qad telah ja'u, telah datang ni kepada aku. Kaum kamu telah datang kepada aku. Lalu mereka pun berkata, faqalu li, kepada aku, kaza wa kaza, sekian. Dia tak sebut lagi apa benda ya. Sekian. Ringkas ni orang cerita ringkas. Sekian. Kita pun sebut ya. Orang tu mari beritahu kita sekian. Ini kita panggil apa? Kinayah kepada kata-kata, qaul. Fa'abqi alayya. Abqa fi'ama dia abqi. Spare life. Maknanya kamu selamatkanlah. So abqi. Fa'abqi. Maka hendaklah kamu selamatkan alayya, aku. Selamatkan aku. So mereka semua mengancam aku ni. So hendaklah kamu selamatkan aku. Alayya. Dan kamu selamatkan diri kamu juga. Wa ala nafsika. Wa la tuhammilni. Wa la tuhammilna kan? Kita selalu baca. Dalam doa tu. Jangan kamu burdenkan. Jangan kamu bebankan aku. Hammala yuhammilu. Memberatkan, membebankan. So hammala yuhammilu, membebankan. So jangan engkau membebankan. So la ni kita panggil la nahi. So bila la tu nahi, maka fi'il mudhari' kena matikan.
So, wala tuhammilni, jangan engkau membebankan aku dengan ma sesuatu yang la tidak aku ataqa yutiku, la utiku, yang aku tidak mampu. Ataqa mampu. Mudhari'nya yutiku. So aku dia utiku. Yang aku tidak mampu. Apa ma tu? Perkara dah. Minal amr. Ini min kita panggil min bayaniyah. Jadi terjemahan dia kalau kita tak layan min tu, kita tak layan ma, kita tak layan min, sebab min dengan ma tu benda yang sama kan. So min dengan ma tu merujuk kepada amr. Jadi terjemahan kita, janganlah engkau membebankan aku dengan perkara sini yang aku tidak mampu. Malah utiku. So min ni min bayani ya. So sebenarnya duduk belakang ni. Bila ada ma baru ada min. So sepatutnya la tuhammilni ma la utiku minal amr. Kan saya dah kata tadi, jar majrur kadang kita nak pentingkan dia, so kita angkat dia letak depan. Habis. Wallahu a'lam bis-shawab.